Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, yang sedang menjunjung mahkota keadilannya, penjaga masa yang tersentiasa peka dengan detak jamnya, para peserta yang saya kagumi, serta hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Hadirin dan hadirat, slogan bahasa jiwa bangsa yang sering kita dengar membawa maksud bahasa sebagai milik mutlak sesuatu bangsa yang menjadi identiti kebangsaan. Sesungguhnya, bahasa itu menunjukkan jati diri sesuatu bangsa. Ia juga sebagai alat komunikasi perpaduan untuk saling memahami, dan bahasa itu digunakan sebagai bahasa ilmu untuk sesuatu bangsa. Oleh itu, izinkan saya untuk menjelaskan dengan lebih terperinci tentang wacana ilmiah kita pada hari ini yang bertajuk Bahasa di Martabat Nusa Berdaulat. Hadirin yang dirahmati, sebagai pembuka tirai yang pertama, adalah baik jika kita menelusuri akar-akar cuncuk sejarah sebelum terbentangnya hamparan indah negara Malaysia. Apabila memorabilia ini membawa kita ke ratusan tahun yang lampau, nyatalah bahawa bahasa Melayu sudah berfungsi sebagai lingua franca yang didefinisikan sebagai bahasa perantaraan antara masyarakat pada zaman itu. Daripada golongan pendeta sehinggalah ke golongan biasa, setiap insan di Melaka ketika itu berkomunikasi dengan bahasa tercinta kita yang tidak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Tidak lain dan tidak bukan, sudah tentulah bahasa Melayu. Berdasarkan perkara ini, jelaslah bahawa hamparan sejarah membuktikan bahawa bahasa Melayu mampu menjadi bahasa perpaduan yang cemerlang di dunia. Hadirin yang dihormati, melalui bahasa Melayu, sebarang konfrontasi, buruk sangka dan salah faham antara kaum dapat dikikis dengan mudah. Saya suka untuk meminjam kata-kata pujangga Pendeta Zakbar yang berbunyi, bahasa menunjukkan bangsa. Apabila kita melihat masyarakat bertutur dalam bahasa Melayu, sudah terang lagi bersuluh bahawa mereka ialah bangsa Malaysia. Daripada kata-kata hikmat tersebut, saya sangat percaya bahawa bahasa Melayu sedikit sebanyak akan mengurangkan semangat kecinaan, kemelayuan ataupun keindiaan. Pelaklah dengan pengaruh bahasa natif, asalkan setiap kaum di Malaysia dapat bermesra dan bertukar-tukar maklumat dan fikiran hanya dengan menggunakan bahasa Melayu. Apa yang penting, setiap kaum di Malaysia tidak akan kekok untuk berbicara dalam bahasa kebangsaan. Hadirin yang dikasihi, penghayatan ke atas kedaulatan bahasa Melayu bukan sekadar pengisian bulan bahasa. Ia adalah bahasa yang wajar digunakan seharian. Ia bukan bahasa yang digunakan dengan penuh kepura-puraan ketika terdesak dan memerlukan. Apa guna ia terpahat dalam perlembagaan tetapi terus diperlekehkan atau diejek serta merendahkan kedudukannya. Ia dilakukan oleh segelintir yang masih menamakan dirinya sebagai warga Malaysia. Memartabatkan bahasa adalah tanggungjawab bersama baik dalam keluarga, media, institusi pendidikan, kementerian atau agensi kerajaan, dan pemimpin mesti meraihkan penyampaian bahasa Melayu. Ia akan sekadar kekal dalam perlembagaan jika tidak ada keikhlasan. Jujurkah kita untuk mempertahankan bahasa Melayu sebagai bahasa berdaulat? Hadirin yang dirahmati, sebagai penutup tirai wacana ilmu kita pada hari ini, sayangilah bahasa Melayu kita, hormatilah bahasa